Halo, salam sejahtera. Saya Saiful Hamdan. Lagi video tentang Proton X50 sebab kereta ni tengah trending sekarang. So, ada orang tanya enjin dia ni sebab dia enjin 3 silinder kan. So, sebelum tu kita tengok dululah apa ada dekat enjin bay dia ni. Macam Proton X70 juga, dia semua cover. Bezanya yang ni dia tak ada pakai gas strut lah ataupun gas damper. Dia guna besi untuk hold bonnet ni. So, dia nampak anak panah ni tunjuk tempat cangkut dekat mana. So, bila nak tutup bonnet, kita angkat bonnet. Yang ni simpan dekat lekuk ni lah. Dia akan klip kat sini. So, yang untuk X50 tak sama macam X70. Dia tak guna gas damper ataupun strut. So, bonnet kena guna besi. Dan ini adalah dia punya bonnet release lah. Susah sikit nak capai bonnet release ni. Sebab dia agak tersorok bila bonnet ni dah unlock. Benda ni nak kena jolok sikit lah jari. Tapi bila once dah buka, kita nampak lah dekat mana. So, inilah rupa dia. Yang ni model premium, engine dia 1.5 turbo port injection. Kalau yang flagship 1.5 turbo direct injection. Beza dia cuma sistem suntikan bahan api je lah. Yang ni dia guna multi point ataupun port injection. Yang flagship dia guna direct injection. Maksudnya yang direct itu minyak dia spray terus ke atas piston head bersebelahan dengan spark plug lah. Kalau yang ini dia port injection ataupun multi point injection, dia spray dekat dalam intake. So bila valve intake buka, dia masuk angin dengan minyak sekali. Bezanya dari segi power lah. Yang ni port injection, power dia tak sekuat yang direct injection. Keduanya yang ni sebab dia port injection, engine idle dia agak senyap lah. Dia ada bunyi juga, bunyi injection tu, tapi bunyi dia tak sekuat yang direct injection. Sebab yang direct injection tu bunyi dia ala-ala diesel sikit. Sebab engine diesel yang modern semua guna direct injection juga. Kita tengok detail engine bay. So ini adalah engine dia 1.5 turbo 3 silinder, 3 silinder. So orang kata 3 silinder ni vibrate. Secara fiziknya memang dia vibrate, tapi vibration dia ni tak ditransfer ke dalam kereta dan tidak ditransfer ke seluruh bodi kereta. So walaupun enjin dia gegar sikit, nanti saya demo lah start enjin. Saya tunjukkan enjin dia gegar macam mana. Ada sikit gegar sebab dia 1.5 3 silinder. Tapi gegar dia memang betul-betul gegar kat enjin je lah. Barang-barang lain ni semua tak gegar langsung. Even duduk dalam kereta, start bunyi enjin pun tak dengar sangat, vibration pun tak rasa dalam kereta. So memang refine lah. Sebab Proton dah, khususnya Geely, dia dah buat design mounting dan design engine tu sendiri ada banyak counterbalancer untuk kurangkan vibration. So, dan sama macam X70 engine, dia punya design orang kata design terbalik lah. Dia punya exhaust belah sana, so turbo dia kat belakang. So airbox ni dia lalu masuk turbo, turbo dia pergi belakang lah. So intake dia kat sini. So ni adalah snorkel untuk airbox. Dia masuk dari depan ni, masuk lalu sini, masuk dekat airbox, air filter kat sini, dia terus pergi turbo. Dan lepas tu dia punya combustion berlaku kat dalam lah. Dan untuk yang radiator macam biasalah, radiator dia still duduk sini, tapi sebab dia dah cover dengan plastik, so nak isi coolant dia masuk kat sini lah. So ni adalah tempat untuk isi coolant. Macam kereta-kereta Eropah yang saya pernah tengok, kereta Perancis, dan juga wajar 1.8 sebab dia guna engine Renault. Nak isi coolant radiator, dia isi dalam satu tank. So reservoir tank ataupun overflow tank dia adalah juga tempat untuk kita isi coolant lah. Ini dia punya apa ni, coolant level nak check, kita buka lah panel ni. So kita boleh tengok ni dia punya, ini adalah wiper punya fluid. Nak isi, nak check level, boleh buka kat sini. Kita nak check coolant pun boleh tengok kat sini juga. Kita buka cover, kita boleh nampak lah dia punya tank dia kat bawah tu. Tu tank coolant, boleh nampak level dia berapa, kita baca kat sini lah. Yang ni untuk isi minyak brake. So kena buka dulu cover ni, baru kita boleh isi minyak brake dan juga isi minyak enjin. Sebab enjin dia duduk ke belakang sikit, benda ni ke depan. So bila nak isi minyak enjin, kena buka dulu cover ni, baru kita boleh isi minyak enjin lah. Ini pomen lah, kerja renyah lah sikit sebab design enjin dah macam ni kan. So bateri dia kat sini, positif negatif, sama juga. Nak check terminal, nak tukar bateri ke apa ke, ni kena buka, ni kena buka, ni kena buka. So ini kerja-kerja pomen lah ni. Siapa yang kerja pomen yang kena servis untuk X50, bertabahlah ya.
banyak kerja lah kena buat, nak kena buka plastik-plastik ni semua. Nak check radiator pun ni nak kena buka, ataupun dia orang kena jack buka dari bawah. Ni fuse box dia, fuse box untuk XVT. Tapi overall antara X70 dengan X50, X50 punya engine bay dia nampak lebih teknikal lah, sebab dia tak cover 100%. Kalau macam X70 tu memang betul-betul cover, nampak kepala enjin dengan tempat untuk tengok bateri je, lain semua tutup. Yang ni dia punya cover, kalau kita boleh buka tepi ni dengan tepi tu, memang enjin dia bogel sikit lah. Cuma dia banyak cover kat belakang-belakang tu untuk servicing. So bila macam tukar minyak enjin, tukar bateri, semua plastik belakang tu kena buka. Dan bonnet dia ada sound dampening lah, ni standard lah untuk kereta-kereta moden sekarang. Kebanyakan kereta pun ada. Dan saya perasan satu lagi, untuk Proton X50 ni, label-label warning ni dah tak tulis bahasa Melayu lah. Masa X70 dulu ada, even yang CBU pun label dia ada tulis bahasa Melayu. Yang ni dah tak ada dah, dia ada tulis bahasa Inggeris dengan bahasa Cina je lah. So kalau nak tahu apa maksud ni, korang kena pandai cakap Inggeris lah. So untuk kita tengok macam mana enjin 1.5 3 silinder ni vibrate ke tak vibrate, kita tengok yang flagship dekat kereta test drive. Kita try start. Okey, ini adalah flagship. Kita dah start enjin. So kita tengok adakah enjin ni bergegar sekuat yang orang ramai sangkakan. Senang cakap dia gegar lah, sebab dia 3 silinder kan. Tapi gegar dia tu tak seteruk gegar kereta macam Pro 2 Kelisa. Sebab Pro 2 Kelisa tu kereta dah lebih 20 tahun. So dia design enjin lama. Ini enjin baru, direct injection, turbo lagi. So saya ada botol air bos saya ni, pinjam sekejap lah bos Air dah buka ni, kita letak atas enjin, tengok air kocak ke tak kocak. Okey, dia nampak sebab dia 3 silinder, air memang gegar lah. So memang secara fiziknya enjin 3 silinder ni dia memang unbalanced. Tapi sebabkan enjin ni dah banyak refinement, dah khususnya dekat body, so bila kita letak dekat atas plastik cover untuk coolant ni, ni sebab tadi dah kocak atas enjin. So tunggu dia relax dulu. So dia tak seteruk kocakkan bila letak atas enjin lah. Dan kita try letak kat sini pula. Vibration dia tak begitu ketara lah. So ni atas fuse box. Nampak tu air dia dah start tenang sikit. Dia kocak halus lah, dia tak begitu ketara sangat. Lagipun sebab enjin ni duduk dalam, siapa nak pegang enjin hari-hari kan. Lagi sekali kita tunjukkan air kocak atas enjin. So sekarang kita tengok kat dalam macam mana. Sebab yang penting adalah dekat dalam kereta. Sebab kita bawa kereta, kita duduk dalam kereta, bukan dalam enjin. Jadi apa saja yang berlaku dalam enjin, gegar ke tak gegar ke, kita tak nak gegaran tu transfer ke dalam kereta. So ini adalah botol air dalam kereta. Apa yang kita nak adalah refinement di dalam kabin, bukan di dalam enjin. Sebab enjin dia pegang oleh mounting. So mounting tu yang akan absorb semua vibration daripada enjin. So bila mounting dah absorb, body dah solid, gegaran tu kurang, dia design enjin ni sebenarnya dia punya design even 4 cylinder pun dia tetap akan ada vibration walaupun halus. So tujuan refinement pada sebuah kereta adalah dia nak kurangkan gegaran daripada enjin transfer ke dalam kabin. So daripada situ engineer design mounting engine dan design platform kereta tu sendiri untuk menyerap gegaran. So untuk case X50 ni sebab dia guna enjin 3 silinder, Proton dengan bantuan Geely dia design engine mounting tu untuk serap semua gegaran yang ada pada enjin, dan enjin tu sendiri dia reka supaya gegaran tu tidak ketara lah. Tu teknikal sikit lah kalau nak cerita, tapi apa yang saya boleh cakap, enjin ni adalah enjin yang agak refine untuk sebuah enjin 3 silinder. Lebih-lebih lagi dia ada turbo. Turbo tu pun secara tak langsung dia dah absorb sikit lah gegaran daripada enjin sebab dia spinning juga. So lagi satu, enjin ni pun dah ada balancer shaft
balancer shaft tu pun dah cukup untuk cancel dia punya vibration, dan ada lagi design-design lain lah. Sebab enjin ni agak compact, walaupun dia 1.5 tapi dia compact. So kita nampak tadi enjin ni pun nampak kecil. So dalam kabin air mineral kita tidak terlalu berkocak. So yang penting dalam kabin kereta refine lah. Even pegang steering pun tak rasa gegar. Kalau siapa yang bawa Kelisa ke Azia ke yang kereta 3 silinder, Azia pun tak gegar sangat sebenarnya. Tapi kalau saya compare Azia Y saya dengan kereta ni, ini jauh lebih refine lah. Saya pegang steering ni tak gegar. Even kereta saya Persona SE pun yang 4 silinder, pegang steering rasa gegaran enjin tu boleh rasa kat steering. Yang ni tak rasa langsung. Ni saya cakap ni mungkin tak boleh nak demo lah, tapi secara live-nya yang saya boleh rasa kat sini, steering memang tak ada gegaran langsung lah daripada enjin. Macam saya cakap tadi, Persona saya SE yang enjin 4 silinder pun saya boleh rasa gegaran enjin kat steering. Yang ni tak rasa, walaupun dia enjin 3 silinder, walaupun kita nampak enjin ada sikit gegar, tapi dia gegar dekat enjin saja. So itu bagusnya lah. So siapa-siapa yang nak beli X50 ataupun yang berkira-kira nak beli X50 tapi rasa risau dengan gegaran enjin 3 silinder, korang kena datang sendiri dekat showroom. Kalau ada peluang untuk test drive, boleh request dengan sale untuk test drive. Dengan kita boleh arrange juga, tapi kita akan arrange untuk hari yang tak ramai orang lah, sebab kita masih dalam MCO, PKPB. So tak boleh ramai-ramai yang nak test drive ataupun datang tengok showroom ramai-ramai. So kita kena buat appointment lah. Kalau nak buat appointment, boleh contact saya dalam link WhatsApp. Untuk yang serius buyer, kita boleh arrange. Untuk yang joy buyer, kita akan bagi penerangan dululah, sehinggalah dia betul-betul serius untuk beli ataupun berminat 99% untuk beli, kita akan arrange untuk test drive. So itu saja sedikit sebanyak tentang enjin 3 silinder Proton X50. Adakah dia refine atau tak refine? So harap video ini membantu. Keputusan di tangan anda semua yang menonton. Saya tak boleh nak komen banyak. Ini sekadar perkongsian berdasarkan apa yang saya nampak dan apa yang saya boleh test lah. Ni tengah pakai eco mode ni, kita off dulu eco mode. So ni adalah normal mode. Nak kena pulangkan balik air mineral ni sebab bos saya nak minum, dia dah haus. Tadi pun dia dah kekeringan tekak. So ni dah curi air dia, kena pulang balik lah. Hi Proton. I'm here. Close driver side window. Okay, the front right window has been closed for you. So itu saja tentang enjin 3 silinder Proton X50. Seperti yang saya ulas tadi, harap anda semua terhibur dan mendapat manfaat dan informasi yang penting untuk kereta ni. Mungkin ada yang nak kongsi kepada rakan-rakan, nak bercerita, nak sembang kopi, nak membawang, atau mereka yang serius nak beli, yang ada concern tentang enjin 3 silinder, harap ini dapat membantu. Lebih-lebih lagi kena datang sendiri showroom, test sendirilah. Kena experience juga. Setakat tengok YouTube je mungkin tak dapat nak experience betul-betul kereta, sebab kereta baru ni memang kadang-kadang bukan kadang-kadang lah, selalu memang kena feel sendirilah. Cuma ada orang yang dia suka tengok je, lepas tu beli, dia feel sendiri lepas dia beli. Itu macam orang bercinta lepas kahwin lah. So jangan lupa like video ini. Kalau rasa video ini bermanfaat, jangan lupa follow saya di social media, semua link di dalam description. Untuk yang nak beli atau yang ada soalan tentang X50 atau mana-mana Proton lain, boleh juga WhatsApp saya, link WhatsApp dalam description. Jangan lupa subscribe channel saya untuk perkongsian lebih banyak video, khususnya X50 dan juga mana-mana Proton lain. Abaikan Honda kat sebelah ni. Dan sehingga ke video akan datang. Sekian, terima kasih.